Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي رواية ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi para asatizah, ada asatizah ustaz kat sini pada insya-Allah. Para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, moga-moga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pengajian Umdatul Ahkam, kitab yang mana mengumpulkan al-hadits allati ittafaqa fihi al-Bukhari wal Muslim. Hadis-hadis yang disepakati akan kesahihannya oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam al-Muslim. Lalu al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi mengumpulkan hadis-hadis ini lalu meletakkan dalam kitabnya yang ada pada tangan tuan-tuan sekalian. Dan alhamdulillah hari ini hari yang agak gembira. Sebab apa tuan-tuan? Yaumul Ghanimah. Hari ini ada hari meraikan, sebab ada belakang tu ada makanan tuan-tuan. Kata Nabi, la salata bi hadratit ta'am. Kata tidak ada solat dengan kehadiran makanan. Tak boleh solat tuan-tuan, makruh. Ibn Taymiyah kata haram. Itu kalau nak solat, kalau nak kuliah, haram jadah ustaz, tak boleh ustaz. Kena makan dulu ustaz. Ke ada yang lapar kat sini? Kalau ada lapar minta boleh makan dulu. Ala kullin, hadis ni bukan maksudnya gitu Kita akan sampai kepada hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim juga. La salata bi hadri ta'am, tidak ada salat apabila telah di ta'am. Walaupun idza uqimatis salah, apabila telah diiqamah, telah qamat, tiba-tiba orang buka makanan, maka kita nak keluar rumah, alamak, dah ada makanan, maka makruh keluar makan kat rumah. Tapi adakah termasuk dalam kuliah? Makruh tak kuliah? Ada orang buat qiyasul aula kat sini. Saya tanya, qiyasul aula. Kalau solat pun dah makruh ataupun mendapat orang katakan haram, apatah lagi kuliah? Mana lagi penting, kuliah ke solat? Tuan-tuan, kuliah ke solat tuan-tuan? Ke macam mana? Kita start awal insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis tadi sebab haqqullah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelonggaran untuk makan dulu. Walaupun kadang-kadang terpaksa tinggalkan jemaah. Haqqullah, dia bukan haqqul ibad Haqqullah, sebab solat itu kenapa makruh untuk solat sedangkan makanan telah disediakan, kerana nanti solat kita akan kacau memikirkan makanan. Sebab itulah dimakruhkan, sebab kita nak berhadapan dengan Allah. Oleh itu, sebab itulah Nabi kata kalau ada makan dulu. Kita akan sampai bab ni, insya-Allah kita akan terang lebih panjang lah. Baik, bab kita telah masuk dalam bab fil madhi. Bab fil madhi wa ghairihi. Bab di dalam menyatakan air madhi dengan lain-lain. Lain-lain itu apa? Dalam hadis ni kita akan belajar yang pertama madhi. Yang kedua adalah air kencing budak kecil. Yang ketiga adalah air kencing orang besar. Air kencing orang besar. Namun demikian saya akan bagi lebih banyak lagi air yang ada. Air yang ada. InsyaAllah. Taib. Bab fil madhi wa ghairihi.
Hadis yang pertama ialah an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda wa lil Bukhari ighsil dhakaraka wa tawadda wa li Muslim tawadda wandah farjak. Baik, hadis ni tuan-tuan, hadis yang besar ni, ada banyak faedah yang kita nak berikan. Yang pertama adalah hadis ini adalah bab fil madhi. Madhi ni apa tuan-tuan? Madhi ni boleh dikatakan dimatikan za tu madhiyu, jadi dari bawah madhi sini sebab ada fi harfun jar tu. Bab fil madhi ataupun maziyyi boleh jadi juga, betul, dua-dua tu betul. Ini luah lah bahasa. Madhi ataupun maziyyi, dua-dua betul. Bi syaddah al-ya dengan bi kasrah al-zain dengan baris bawah za. Ala kullin, madhi ini adalah air yang keluar daripada lelaki juga wanita ketika mana di dalam keadaan kenikmatan suami isteri macam tu. Dalam keadaan kita panggil seronok, macam itulah lebih kurang. Boleh ke Ustaz? Tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Baik. Ini bab ni sebelum kita mulakan, saya sendiri nak mulakan dengan satu hadis. Sebelum bab ni saya mulakan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Kata Aisyah, hadis ni panjang. Asma' tanya something tentang haid. Kemudian last kali Aisyah puji. Aisyah kata ni'man nisa al-ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Lam yakun yamna'uhunna al-haya ay yatafaqqahna fid din. Tidaklah mereka itu dihalang perasaan malu untuk belajar, untuk faqih di dalam agama. Tuan-tuan, sebab dalam hadis yang panjang ni dia tanya tentang macam mana tentang haid begini, macam mana gini wanita ansar. Adapun wanita muhajirin, depa ni tak tanya banyak. Wanita ansar depa tanya banyak. Depa bertanya banyak. Depa tidak malu untuk bertanya tentang agama, untuk menjadi faqih, untuk menjadi tahu dalam perkara agama, tak malu. Sehinggalah Aisyah radhiyallahu anha sendiri, dia antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis berkaitan dengan mandi wajib, berkaitan dengan urusan dia dengan suami dia, bagaimana Nabi bermesra dengan dia di kala bulan Ramadan dan sebagainya. Nabi yubashir ni, Nabi apa ni, macam-macam Aisyah, dan dia sampaikan hadis itu kepada baik lelaki ataupun perempuan, tidak menghalang. Lam yamna'uhunna al-haya ay yatafaqqahna fid din. Tidak menghalang malu itu daripada belajar agama. Tapi kalau malu macam mana? Kita tengok hadis ni. Kalau malu macam mana? Kita tengok hadis ni. Baik, hadis ni adalah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali adalah khalifatu al-thalith. Ali adalah khalifah yang keempat. Betul ke tidak? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang keempat. Dan yang kelas. Kemudian tuan-tuan, Ali ni dia punya kunyah dia Abu Turab. Nama gelaran dia Abu Turab. Bagaimana dapat gelaran Abu Turab ni? Ali ni min ahlil bait. Ali ni daripada ahlil bait. Dia ada kena dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dekat ahlil bait. Syiah ni sukalah ni. Ahlil bait. Kalau Ali, inilah dia. Tuan-tuan, Ali ni nama kunyah dia Abu Turab. Abu Turab ni satu hari Ali ni bergaduh dengan Fatimah. Ali bergaduh dengan Fatimah dalam riwayat. Tak silap saya, riwayat Muslim kalau tak silap lah. Ali bergaduh dengan Fatimah. Kemudian dalam hadis ni ceritakan Nabi SAW datang, kemudian dia tanya, datang rumah Fatimah, datang rumah anak dia dengan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dia tanya, wahai Fatimah, mana Ali? Mana Ali? Fatimah kata, berlaku antara aku dan dia something, bergaduh. Kemudian Ali pun keluar. Ke mana? Dan Nabi SAW, saya dah cerita ke? Belum kan? Kemudian
Kemudian Nabi SAW suruh someone kemudian Nabi pergi cari Nabi pergi cari Ali, dan Nabi jumpa dia dekat masjid. Nabi tahu lah, orang soleh ni dia nak pergi mana, dia lari masjid kan. Dia masalah dia lari masjid, dia tidur kat masjid. Kalau orang tak soleh ni tu tuan-tuan, untung kahwin dengan orang-orang ahli masjid, orang-orang yang rajin kaki masjid, orang-orang yang baik ni. Dia ada masalah tuan-tuan, dia tak pergi clubbing, perempuan dia tak pergi mana-mana, dia pergi masjid. Betul tak? Ni muka soleh belakang ni, alhamdulillah. Yang depan ni boleh soleh, bujang lagi. Jadi dia lari masjid, tidur kat masjid. Kemudian Nabi jumpa dia, dan selendang tu jatuh dekat tanah. Dekat tanah. Kemudian Nabi panggil, Nabi kuih, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai bapa tanah. Bapa turab. Turab tu tanah, pasir yang kena. Maka selepas itu Ali sangat suka gelaran ni, Abu Turab, dan dia suruh orang panggil dia dengan gelaran ini, Abu Turab. Maka itulah kisah dari Ali. Tak mahu cerita panjang, kita nak masuk hukum. Nak cerita panjang lah, masuk bab sirah lah tuan-tuan. Kitab yang boleh kita kaji adalah kitab Rijal Haula Nabi. Kitab ni bagus kalau tuan-tuan boleh buka antara sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kuntu rajulan madzaan. Aku ini satu orang lelaki yang madzaan. Apa dia tuan-tuan madzaan? Madzaan ini adalah sirah mubalaghah kalau kita belajar bahasa Arab. Sirah mubalaghah maksud daripada kataan madhi. Madzaan maksudnya aku ni seorang lelaki yang senang keluar air madhinya. Apabila terasa sedikit keluar air madhi sedikit. Dalam istilahnya terangsang lah tuan-tuan. Saya tak malulah cakap benda-benda gini. Maka keluar air senang, banyak air madhinya, senang keluar. Maka tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Maka aku malu nak tanya kat Rasulullah. Why? Kenapa? Sebab li makan ibnatihi. Kerana apa? Kerana anak dia. Kerana apa? Anak dia Fatimah adalah isteri Ali radhiyallahu anhu. Maka malulah nak tanya kat bapa mentua sendiri. Kita nak tanya benda-benda yang kita sendiri ada something yang ni, kita bapa mentua. Kita dia malulah nak tanya. Tapi adakah dia menghalang daripadanya bertanya? No. Dia cari jalan untuk bertanya. Bertanya. Dia suruh siapa? Fa amara Miqdad. Maka dia menyuruh seorang sahabat Miqdad. Fa amartul Miqdad bin Aswad. Aku suruh satu orang sahabat, kawan aku. Miqdad bin Aswad ni tolong tanya. Jadi tuan-tuan, tolong tanya pasal apa? Pasal air madhi. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Dalam riwayat yang lain, dia kata, Ali kata, aku ni orang yang sangat banyak keluar air madhi. Kemudian aku lepas keluar air madhi, aku pun mandi wajib. Dalam riwayat yang lain. Maka aku pun mandi wajib. Setiap kali keluar mandi aku mandi wajib. Maka aku pun bertanya, dia kata aku suruh orang lain bertanya, ataupun aku bertanya dalam riwayat tu. Maka Nabi SAW bagi tahu dekat sini, Nabi kata yakfika an ta'khudha ini dalam riwayat yang lain, yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma'in fatandah biha min thawbik. Yakfika, cukuplah kamu ambil air dengan satu tangan ni, cukup. Ini ada ambil air daripada satu tangan ni, kemudian kamu tandah, kamu percikkan dekat tempat baju yang terkena air. Ini hukum kat sini. Kalau air madhi terkena baju, perlu basuh ataupun percik. Based on this hadis, tidak wajib basuh, boleh sekadar percik saja. Sebab Nabi kata yakfika an ta'khudha kaffan, kamu cukup. Nabi mula-mula Nabi kata no, tak payah mandi sepatutnya. Tak payah mandi. Kamu just basuh kemaluan, kemudian tempat yang terkena najis air madhi tu sekadar percik saja. Sebab tu nanti hadis yang kedua, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi bawakan hadis percik ni. Air kencing budak kecil. Sebab ada kena-kena dengan hadis ni. Okey, sambungan hadis ni ialah kemudian selepas Al-Miqdad bin Aswad tanya kepada Rasulullah bagi tahu jawapan. Rasulullah kata apa? Yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Maka dia pun basuhlah
kemaluannya, zakarahu, kemudian dia pun berwuduk. Basuh kemaluan kemudian berwuduk. Dalam riwayat Bukhari, igsil zakarak wa tawadda, basuhlah kemaluanmu, kemudian zakarmu, kemudian berwuduk. Dalam riwayat Muslim, tawadda wamdah farjak, ambillah wuduk kemudian wamdah farjak. Ini problem tuan-tuan. Saya pernah tanya awal-awal dulu, saya pernah tanya, kalau tuan-tuan ingat, kalau dia buang air kecil, kalau dia buang air kecil, kemudian dia tak basuh, dia tak basuh kemaluan dia, kemudian dia ambil wuduk, kemudian baru dia basuh kemaluan dia, kemudian dia pergi solat, sah tak solat? Saya pernah tanya kan? Kalau tuan-tuan ingat lah. Sebab ni riwayat akhir ni tuan-tuan, riwayat dalam Muslim ni, tawadda, Nabi suruh ambil wuduk. Dan riwayat ni juga dalam Bukhari tuan-tuan, ambil wuduk, kemudian baru basuh kemaluan. Baru basuh kemaluan tempat keluar air mazi. Tuan-tuan faham tak ni tuan-tuan? Faham tak ni? Hadis yang di atas ni, yaghsil zakarahu, tak ada masalah lah, basuh kemaluan, kemudian ambil wuduk. Maksudnya dah bersuci, kemudian baru ambil wuduk. Kemudian dalam riwayat Bukhari, ighsil zakarak thumma fatawadda, basuh kemaluan, zakar, kemudian berwuduk. Masalah sekarang ada riwayat yang mengatakan tawadda, ambil wuduk, kemudian baru basuh. Apa hukum dia? Sekali kita pergi satu-satulah, satu persatu. Baik tuan-tuan, sebelum tu saya nak cerita bab tentang air ni. Sebab dalam kita punya buku ini, kita hanya akan membicarakan mengenai tentang bab air madhi. Air mani pun tak ada dalam kitab Umdatul Ahkam ni. Kalau saya ingat saya lah. Jadi kita nak secara ringkas saya nak beritahu air yang ada pada diri tuan-tuan. Apa air yang ada pada diri tuan-tuan? Air yang akan keluar daripada kemaluan kita semua. Yang pertama air madhi, kita dah tahu. Air madhi ni yang kedua air mani, yang ketiga air wadi. Ni biasa ni. Air madhi, air mani, air wadi. Kemudian ada juga yang dinamakan air apa kan? Air apa? Air kucil lah. Itu yang kita air kencing, senang cerita. Air kecil. Kemudian ada lagi tuan-tuan. Ini pada lelaki dan juga wanita. Tapi ada saja pada perempuan. Kita dipanggil ada apa? Air rutubah ataupun ifrazat, keputihan. Ni perempuan punya ni. Tapi lelaki pun kena tahulah. Isteri-isteri tuan-tuan. Keputihan. Air madhi najis. Air mani suci. Ni saya ambil qaul mu'tamad ni. Ni semua ni ada, ni semua ni air ni semua khilaf. Ada yang kata semua khilaf, ada dua pendapat. Tapi ni pendapat yang rajah yang saya bagi ni. Air madhi najis. Sebab apa saya akan beritahu nanti. Air mani tak najis, walaupun ada yang kata najis. Air wadi najis. Air keputihan, ini perempuan je. Rashidi, Ustaz Rashidi, ada air keputihan? Ada air putih ni. Air keputihan ni, ini kepada perempuan. Najis ke tak najis? Tak najis. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i juga. Mazhab Syafi'i ada dua pendapat dalam hal ni. Tapi yang paling rajih adalah tak najis. Cuma kalau kita confirm ia keluar daripada saluran kencing, maka ia najis. Tapi kalau ia keluar daripada saluran beranak, saluran beranak perempuan kan, saluran tempat anak, maka ia tidak najis. Kalau tak tahu keluar daripada saluran mana, maka dia balik kepada asal. Al-asal, insan adalah tahur. Manusia itu adalah suci. Boleh faham tak ni? Boleh faham Okey, baik. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita dah dapat. Yang pertama adalah kata al-Imam Al-Imam Daqiq Al-Aid, ini syarah kita Al-Ahkam. Dia kata isti'mal al-adab wa mahasin al-adat fi tarkil muwajahati bima yastahyi minhu urfan. Dia kata ini hadis ini menerangkan kepada kita tentang bagaimana adab. Bagaimana adabnya satu orang itu apabila dia malu bertanya, maka dia gunakan cara orang lain. Bukan adab malu bertanya terus senyap diam. Saya tengah buat kajian sikit ni. Kenapa orang Melayu kita ni dia malu sangat bertanya. Dan saya suruh budak-budak student-student ustaz saya buat kajian.
Kenapa orang Melayu kita ni suka sangat malu bertanya dalam kelas? Dia suka duduk belakang-belakang, kemudian dia suka malu nak tanya. Dia tak ada pertanyaan. Saya suruh buat kajian. Kenapa? Adakah sebab malu? Adakah sebab dia kata bertanya banyak itu maka sesatlah dia, maka bertanya banyak. Wallahu alam. Jadi saya pun nak tengok. Tapi yang diperintahkan adalah apabila kalau kita malu, yang mana benda tu adalah uruf, biasa, kebiasaan adat, benda tu memang memalukan, maka gunakan cara yang okey. Jadi tuan-tuan kalau ada nak bertanya, tuan-tuan boleh kalau malu bertanya, tuan-tuan boleh WhatsApp saja. Kalau tuan-tuan malas bertanya angkat tangan, tuan-tuan WhatsApp. Jadi saya bagi satu, kita bagi satu cara. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya. Lagi saya tengok ada tak masuk. Ada ke internet? Saya tengok. Saya pakai internet free, tuan-tuan. Internet free ni kalau dia tak ada line, tak ada lah. Ada 018-204-5001 018-204-5001. Ataupun tuan-tuan boleh WhatsApp ke Haji. Tak kira dia tanya, Haji suara dia kuat. Jadi tuan-tuan kalau ada benda yang bertanya, tuan-tuan tanya. Ini wasilah. Kalau zaman dulu kita boleh wakilkan orang bertanya. Kalau zaman sekarang alhamdulillah kita dah ada WhatsApp. Alhamdulillah. Kalau nanti ustaz tahu juga siapa yang tanya, pakai nombor second. Siapa orang yang tak tahu. Jadi tuan-tuan boleh ini sunnah ni kita amalkan. Ini kita bagi isti'mal, adalah antara adab. Kita boleh tanya, alhamdulillah. Dan antara yang baik juga sekarang kuliah orang bagi surat tu. Siapa boleh kita tahu kan, bagi tulis. Kita dah ada teknologi, kita guna teknologi. Jangan kufur nikmat. Baik tuan-tuan. Yang kedua kata Ibnu Daqiq Al-Aid, dia kata wujubul wudu' minal madhi. Wajibnya ambil wuduk apabila keluar air madhi. Di manakah dalil menunjukkan wajib ambil wuduk? Sebab Nabi SAW suruh ambil wuduk. Nabi suruh basuh, kemudian ambil wuduk. Menunjukkan wajib ambil wuduk. Yang ketiga tuan-tuan, apa benda? Kata Nabi SAW, yang ketiga kata Ibn Daqiq Al-Aid, adam wujubul ghaslu minhu. Tak wajib mandi. Tak wajib mandi, wajib. Banyak wajib tu. Tak wajib mandi, wajib. Seperti mana kalau keluar air mani, wajib mandi. Tapi kalau keluar air mani, wajib atau tidak? Tak wajib. Semua kita dah tahulah. Semua kita tahu. Tapi Ali radhiyallahu anhu awal-awal dia mandi. Kan hadis tadi, hadis dalam Abu Daud, hadis Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Albani. Dia kata aku orang yang sangat banyak keluar air mani, kemudian lepas keluar je aku mandi. Sampailah bila aku tanya Rasulullah kata tak perlu mandi. Yang ketiga tuan-tuan, wujud ada najasatuhu min haitsu amara bi ghasli dzakar minhu. Kemudian air mani najis. Air mani najis. Keluar air mani najis. Bagaimana kita tahu air mani najis? Ada tak Nabi sebut najis? Ada ke tak ada? Tak ada. Tuan-tuan kalau nak cari Nabi sebut air mani najis, tak ada. Air kencing ada tak Nabi sebut najis? Air kencing tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cari macam tu, memang jadi macam sebahagian golongan-golongan mungkiri sunnah lah, yang ingkar sunnah. Dia kata macam-macam lah nanti. Tak ada warid pun benda tu. Tak ada pun wujud kalimah tu. Tuan-tuan, dia bukan macam tu masalah dia. Kalau kita nak kata air kencing pun tak ada, Nabi kata benda tu najis. Tapi bagaimana para ulama faham bahawasanya itu najis adalah dengan Nabi menyuruh basuh. Nabi menyuruh basuh. Nanti masalah nanti bila tuan-tuan belajar air mani. Tuan-tuan belajar air mani sebab ada hadis yang basuh, ada hadis yang farku, ada hadis yang just kerek, ada hadis yang just Nabi just tuang gitu je. Jadi masalah adakah dekat sini najis ataupun tidak? Ada perbahasan bagaimana. Cumanya bagaimana kita tahu ia najis? Sebab dengan perintah basuh. Apabila Nabi memerintahkan basuh, maka itu menunjukkan najis. Ya tuan-tuan. Baik, yang kelima ialah ini khilaf para ulama macam mana nak basuh air madhi. Sebab Nabi SAW Nabi perintahkan buat apa? Ighsil dzakaraka wa tawadda.
dalam riwayat yaghsilu zakarahu, basuhlah kemaluan dia. So dekat sini khilaf ada terbagi kepada dua tuan-tuan. Sebahagian ulama mengatakan kena basuh semua. Inilah mazhab Hambali. Kena basuh semua kemaluan. Sebab Nabi kata ke kemaluan. Kena basuh semua. Adapun mazhab Syafi'i kata basuh dekat tempat ke keluar air mazi sahaja sudah mencukupi. Basuh dekat tempat air mazi sudah mencukupi. Kerana apa? Kerana itulah yang dikatakan sebagai perintah ini adalah perintah kita panggil maqulatul makna. Kenapa? Benda yang boleh dipikirkan. Kenapa suruh basuh? Sebab najis. Jadi basuh dekat tempat yang terkena najis cukup. Betul tuan-tuan? Betul atau tidak? Betul lah tu. Kalau basuh semua, pendapat yang mengatakan basuh semua, dia katakan ini adalah ta'abbudiyan. Ini perintah ini adalah perintah yang satu najis, satu lagi perintah ta'abbudiyan. Ta'abbudiyan ini adalah perintah yang Nabi suruh buat macam tu saja. Kita buat macam tu saja. Ta'abbudiyan. Tidak perlu kita kaitkan dengan bukan sebab semata-mata najis. Tapi ini perintah daripada Allah. Namun yang benar adalah pendapat daripada Imam Syafi'i yang mengatakan tapi kalau nak ambil ihtiyat, berhati-hati basuh kesemuanya. Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya adalah ada sebahagian ulama mengatakan orang yang ada penyakit sulusul madhi, penyakit selalu keluar air madhi, maka dia perlu ambil wuduk juga. Dia perlu basuh dan perlu ambil wuduk. Berdasarkan based on hadis ni, penyakit ni. Maka ini adalah pendapat yang tidak tepat, pendapat yang dhaif. Kata Imam Ibn Ghani, kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid ketika mensyarahkan hadis ini. Dia kata pendapat ini tak tepat. Sebab ada beza orang yang keluar air madhinya kerana syahwah dan orang yang keluar air madhinya kerana penyakit. Kalau kerana syahwah kita boleh elakkan. Tapi kalau kerana penyakit, boleh tak dielakkan? Tak boleh. Jadi oleh itu orang yang ada penyakit keluar air madhinya, penyakitlah, ada penyakit. Saya pun tak tahulah ada orang penyakit gini, tapi dibincang oleh para ulama. Maka tidak perlu mengambil wuduk. Sebab orang yang ada penyakit sulus ni, yang selalu sentiasa keluar sulusul baul, yang sentiasa keluar air kencingnya, maka dia tidak perlu ambil wuduk. Dia tak perlu lah setiap kali sulusul baul, setiap kali 3 minit terkeluar air kencing dia, terkeluar air kencing dia. Perlu tak ambil wuduk setiap kali keluar kencing dia? Jenuh tuan-tuan. Nak solat je nak solat je satu rakaat terkeluar air kencing, alah berhenti ambil wuduk balik. Satu sambung balik, Allahu akbar balik, rakaat kencing keluar ambil, tak selesai dah tuan-tuan. Jadi para ulama bagi jalan orang yang ada penyakit begini, maka dia tidak perlu ulang. Wuduk dia sah untuk satu kali solat fardu. Sah, tidak perlu ulang. Dengan syarat dia kena ambil wuduk tu setelah masuk waktu. Baik tuan-tuan. Okey, kita masuk tadi kan ada riwayat yang last sekali. Nabi kata dalam riwayat Muslim, ambil wuduk kemudian basuh kemaluan dia. Tuan-tuan, so macam mana tuan-tuan? Boleh tak? Sah tak? Saya nak tanya ni, sah tak? Jawapan dia yes. Jawapan dia sah. Jawapan dia wuduk tadi sah. Tapi kalau dia solat, sah tak solat? Sah tak solat? Kalau dia tak basuh lagi, lepas solat baru dia basuh kemaluan dia. Dia macam kes tadi tuan-tuan, dia kencing, dia buang air kecil, dia tak basuh kemaluan dia, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia pergi baru dia basuh kemaluan dia, kemudian dia solat, ataupun sebelum solat, sah tak dia punya wuduk? Jawapannya sah. Jawapannya sah. Siapa yang cakap sah? Mazhab Syafi'i sendiri kata sah. Mazhab Syafi'i sendiri yang kata sah. Kata Al-Imam An-Nawawi, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata sah. Yang disunat tetapi sunnah sahaja, ketika habisnya buang air kecil terus basuh kemudian baru ambil wuduk. Ataupun bukan kecil, ataupun keluar air madhi, basuh najis madhi itu baru ambil wuduk, sunnah saja. Sebab apa sunnah? Keluar daripada khilaf besar tuan-tuan. Saya malah nak panjang kita benda khilaf ni. Khilaf ni sangat besar.
dalam bab tertib, dalam bab kenapa ada thumma dalam bab waw. Kalau saya beritahu nanti takut pening pula. Tetapi dalam hadis-hadis ni kalau tuan-tuan lihat dia ada thumma dengan waw. Para ulama bahas waw di sini tidaklah menunjukkan tertib. Waw ni waw ni adalah dan dekat sini. Dan dekat sini bagi ulama yang mengatakan wajib dia basuh dulu. Seperti mana mazhab Hanbali wajib dia basuh kemaluan baru dia ambil wuduk. Kalau dia ambil wuduk kemudian dia basuh kemaluan daripada air madhi, maka wuduk dia tak sah. Mereka berdalilkan dengan dalil yang tadi tuan-tuan kalau yang lihat tadi wamdah farjak tu, basuh farjak tu, dekat sini bukan menunjukkan waw tertib, bukan menunjukkan waw tu tertib tu maksudnya kena secara tertib. Waw dekat sini maksudnya tidak boleh jadi basuh dulu baru ambil wudu. Sebab apa tuan-tuan? Macam contohnya orang Arab kata zahabtu ila al-bait wal masjid wal maskan wal maqahi. Contohnya, aku pergi ke rumah dan masjid dan maskan asrama dan maqahi, tempat maqahi, tempat minum kopi. Adakah menunjukkan tertib berlaku kat sini? Saya pergi ke masjid, kemudian lepas saya pergi masjid barulah saya pergi ke maskan asrama, lepas pergi asrama barulah saya pergi. Adakah menunjukkan tertib? Adakah menunjukkan tertib? Tertib tu macam kemudian menunjukkan tertib tak? No. Boleh jadi kita pergi maqahi dulu, boleh jadi kita pergi ke kedai makan dulu, baru kita pergi ke masjid, jadi dia tidak menunjukkan tertib. Berbeza dengan thumma. Kemudian thumma aku pergi ke masjid, thummal maqahi, kemudian baru aku pergi ke ini perbahasan yang panjang. Ala kullin tuan-tuan, kedua-duanya adalah pendapat yang kuat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini mengatakan bahawasanya walaupun dia ambil wuduk dulu, kemudian lepas dah selesai ambil wuduk baru dia basuh najis, baru dia basuh daripada air madhi, maka sah wuduknya. Sah wuduknya. Ini siapa yang kata? Al-Imam Nawawi dalam Majmu' dia, kitab Majmu'. Dan begitu juga kata Al-Imam Ibn Hajar, dia kata yajuz taqdim ayyuhuma. Tak ada masalah, boleh taqdim ayyuhuma. Tayyib tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab tu kita boleh faham kenapa ada yang pertama dan kenapa ada yang kedua. Tayyib, yang seterusnya adalah saya pun tak tahu yang ke berapa dah. Yang seterusnya bagaimana nak mencuci pakaian yang terkena najis air madhi, ialah secara percik saja. Settle masalah je. Yes. Kena adakah tertib itu bahawa apabila hanya jatuh kepada air mandi saja, maksudnya seandainya dia berada dalam keadaan mandi dan dia duduk tapi tidak dicuci di kemaluannya, lalu wuduk ni masih lagi kekal dan dia sampai solat, kemudiannya baru dia boleh cuci. Hanya untuk mandi semua. Maksudnya air kencing semua. Bagaimana kalau dengan najis? Buang air besar? Okey. Buang air besar tuan-tuan. Okey, dalam bab ini antum lihat apa kata Al-Imam An-Nawawi saya bagi kaedah. Kata Imam Nawawi, dia kata as-sunnah ayyastanji qabla al-wudu. Sunnah adalah istinja. Istinja ni apa tuan-tuan? Istinja adalah menyucikan diri daripada najis. Tapi yang kita faham selalunya istinja yang guna batu, kan? No. Istinja sama ada guna batu ataupun guna air. Dia kata sunnah ayyastanji qabla al-wudu. Sunnah sahaja. Ini dalam mazhab Syafi'i Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali wajib. Faham tak? Dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Based on this dalil sunnah. So kalau samalah juga dengan basuh berak, basuh apa dia? Dengan apa tadi? Buang air besar. Cuma sunnahnya ialah kalau dapat basuh bihail, kata Imam Nawawi, tanpa kita menyentuh kemaluan. Tanpa kita menyentuh kemaluan dengan tangan kita sendiri, kalau kita mampu. Nak basuh berak, mampu ke kita tak sentuh? Mampu ke tuan-tuan? Boleh lah juga kan? Guna apa? Saya pun tak tahu. Kalau mampu. Ini yang kata sunnah.
Contohnya kita nak basuh air mandi tadi tanpa kita menyentuh kemaluan, maka itu jadi sunnah. Kalau tidak, tak boleh. Kata Imam Nawawi yastanji qabla al-wudu' bi khuruj li yakhruju min al-khilaf wa li ya'man intiqad at-tuhur. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kenapa sunnah? Kerana untuk khuruj daripada khilaf. Sebab khilaf ni saya kata besar ni khilaf ni besar. Untuk keluar daripada khilaf, dan apabila kita keluar daripada khilaf, untuk waliyaman intiqad at-tuhur, untuk supaya kita berasa aman daripada intiqad, daripada batalnya wudu. Kita kalau dah buang air kecil ni pun kata aku ambil wudu sah ke? Sebab tak basuh. Jadi begitu. Jadi soalan tuan haji, kalau sama juga basuh, kalau dapat basuh tanpa kita menyentuh. Namun saya katakan ini adalah perbahasan yang besar. Khilaf ni khilaf besar. Di antara para mazhab yang mengatakan tak sah pun ramai tuan-tuan, dan yang mengatakan sah pun antaranya ialah mazhab Syafi'i. Saya jawab gaji. Jadi pandangan secara majmuk mana yang Pandangan yang better ialah keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf, iaitu maksudnya keluar daripada khilaf apa? Jangan kita dahulukan basuh najis. Dahulukan basuh najis. Ini kita panggil keluar daripada khilaf. Boleh faham tak? Inilah pendapat yang mengatakan sunnah dan kita keluarkan dari najis. Khilafnya tuan-tuan bukannya kena mana satu dulu. Ini kita panggil khilaf, bukan khilaf yang bertentangan. No. Satu kata wajib, satu kata sunnah. Dua-dua, satu kata wajib, satu kata sunnah. Khilaf tanawwu' kita panggil. Khilaf yang bercabang. Dia tak bertentangan. Satu kata wajib, satu kata sunnah. Kalau kamu buat, imma ianya wajib ataupun imma sunnah, tapi dulu tu kena buat. Adakah sunnah perlu ditinggalkan? No, sunnah perlu dibuat. Ada pun pendapat yang mengatakan ianya adalah wajib. Kuat tuan-tuan, sangat kuat. Kalau saya cenderung kepada pendapat wajib. Kalau tanya saya cenderung kepada pendapat yang kata wajib basuh kemaluan dahulu, barulah ambil wudu. Sebab kat situ yang saya bagi tahu tadi. Satu ni dia yang mengatakan. Buat kat sini bukan bila kita nak jamakkan, bila kita nak kumpulkan hadis yang suruh basuh dulu dengan hadis yang mengatakan boleh ambil wuduk dulu, kemudian baru basuh. Kita nak kumpulkan dengan dua ini supaya tidak bertentangan, maka kat sini kita katakan ini bukan tanda tertib. Dekat sini bukan maksudnya Nabi cakap tu ikut tertib. Nabi dahulukan yang sepatutnya yang sana dulu didahulukan. Kalau tanya saya lah. Tuan-tuan, baik. Bagus, ada soalan. Baik. Ada lagi? Tak ada. Tak ada, kita pergi hadis kedua. Kita nak habiskan bab ni terus. Kita nak habiskan bab ni habis ni. Baik, hadis yang kedua an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salah qala la yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Baik tuan-tuan, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah al-Mazini. Katanya syukiya direport ataupun diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang lelaki yang dia seakan-akan dengar. Dia seakan-akan yukhayyalu. Dia ni seakan-akan dengar. Kenapa yukhayyalu? Sebab dalam hadis yang lain, dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia kata syaitan ni apabila orang tu solat, dia akan datang, kemudian dia akan tiup dekat dubur. Ini hadis tuan-tuan. Bagaimana dia tiup wallahu alam. Jangan tanya saya tak nampak. Seperti mana ada orang tanya satu orang alim, siapa nama dia? Dia kata adakah syaitan tu berkahwin? Apa jawapan dia? Dia kata zalikal urud ma hadartu. Perkahwinan mereka aku tak datang. Jawapan dia. Siapa ke ulama tu? Saya lupa. Jadi tuan-tuan, jadi jangan tanya saya macam mana syaitan tiup dekat dubur kita. Saya tak tengok. Saya tak nampak. Jadi dia tiup sehingga kan seolah yukhayyalu, sehingga kan seolah-olah orang tu dia rasakan dia terkentut. Jadi dia report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata la yansarif
hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia yansarif, jangan dia batalkan solat dia sehinggalah dia dengar sautan, dia dengar bunyi saut, dia dengar bunyi dia atau yajida rihan, ataupun dia dapat bau. Ini dua, ini konsep ya tuan. Ini konsep. Hadis ini adalah hadis yang besar, terbina di atasnya satu kaedah yang besar juga tuan-tuan. Terbina di atas satu kaedah. Kaedah dia apa? Al-aslu baqa' makan ala makan. Kalau saya pernah belajar fiqh. Al-aslu baqa' makan ala makan. Bukan makan tuan-tuan. Makan lagi. Asalnya adalah baqa'. Asalnya adalah dia stay. Kalau hukum sebelum tu, maka itulah sebelum tu hukum dia. Kalau sebelum ni dia yakin, maka lepas tu dia was-was, hukum dia apa? Hukum balik kepada yakin tadi. Al-aslu baqa', kekal. Kekal makan ala makan. Kekal yang sebelum tu, sebelum yang sebelum-sebelum tu. Sebelum tu dia yakin, kemudian datang was-was, balik kepada yakin. Kaedah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Ni kaedah yang terbina daripada hadis ni. Keyakinan tidak boleh dihapuskan dengan syak. Ini dia. Keyakinan tidak boleh dihapuskan dengan syak. Sebab yes. Sebenarnya betul. Ini pasal yang kencing. Jenis ada masalah penyakit air kencing kan. Jadi macam tadi wuduk besar. Macam dia bau kencing. Solat kencing. Jadi tuan-tuan, ini kita panggil al-qadiyah al-istithnaiyah. Qadiyah yang mana? Qadiyah yang terpencil, yang para fuqaha bagi keringanan. Sebab agama ini bukanlah agama yang menyusahkan. Jadi bagi keringanan, orang yang ada penyakit thuluthul baul, ataupun macam-macam lah penyakit ni, penyakit yang dia panggil daimul hadas. Banyak penyakit daimul hadas. Dia sentiasa dalam keadaan hadas. Antaranya thuluthul baul. Antaranya ialah orang perempuan yang sentiasa ada keluar darah, seperti mana yang telah direport oleh Fatimah binti Ubais. Dia kata inni imra'atun ustahad fala athhar. Dia kata aku ni orang perempuan yang sentiasa ustahad, sentiasa keluar air, sentiasa keluar darah dan tidak pernah suci. Afa ada'iyas salah, apakah aku perlu tinggalkan salah? Nabi kata no, tak perlu tinggalkan salah, tapi kamu perlu bersuci, kemudian kamu kena basuh, kena pergi ambil basuh, kemudian solat. Macam tu juga kesnya begini, ialah bagi orang yang ada penyakit, confirm dia penyakit, misalnya orang tua lah, kencing tak tus, kencing dia sentiasa walaupun berbau, tetapi dia bukan dia terus pergi macam tu, dia kena balut lah, dia kena pakai pampers ke, ada ke, ataupun dia balut supaya kencing dia tu tak merebak kena ke baju, kapas, apa-apalah, janji kencing dia tu tak merebak. Sebanyak mana pun dia kencing, selagi mana tak merebak, tak kena baju dan sebagainya, berkumpul dekat situ sahaja, maka solat dia sah. Tapi satu wuduk hanya sah untuk satu solat. Dia tak boleh satgi aku ambil wuduk, oh relax, biar pergi dia kencing banyak kali pun, satgi nak pergi solat lagi, sampailah asar aku nak ambil wuduk tadi, tapi walah dah terkencing banyak. Pun kes banyak orang terkentut, sikit-sikit keluar angin, tak boleh tahan, sikit keluar angin, sikit keluar angin. Ini kita panggil daimul hadas. Ini cara dia. Syaratnya dia perlu ambil wuduk selepas saja azan. Kalau dia ambil wuduk sebelum azan tak sah. Tidak sah. Yang tu memang guru-guru pun macam mana, sebab sudah ada sebut coaching dia memang tak suka lah. Contohnya kalau ada orang lelaki atau orang perempuan kan, diletakkan kalau okey. Yang kedua ni tentang kebolehan untuk solat. Biasanya disebut solat fardu ni satu wuduan. Yes. Kalau solat sunat ni, okey. Dia tak ada masalah tuan-tuan, kapas ke ataupun apa-apa. Sekarang ni sekarang ni macam-macam dah. Jadi tak semestinya kapas. Yang penting ialah kita dapat menahan benda tu tuan-tuan. Dapat menahan daripada dia tu keluar. Tak kisahlah kapas ke apa tuan-tuan. Kalau perempuan tak ada masalah lah. Dia ada apa ni, tualah wanita ada tu tak ada masalah.
lelaki kena buatlah. Boleh Ustaz Rashidi buat tuala wanita lelaki. Tuala lelaki. Untuk orang yang sulusul baul. Tapi saya rasa ada benda ni ada. Ada memang untuk ada. Kita kadang tak pernah dengar benda tu ada. Memang disediakan. Kalau kita nak pergi jalan pun takkanlah nak kencing keluar. Mesti benda tu ada dari segi perubatan. Boleh kita tanya. Solat sunat. Satu solat fardu dan beberapa perkara sunat. Qabliyah, ba'diyah boleh. Tak masalah. Berapa solat sunat? Berapa banyak? Wallahu a'lam, tidak dinyatakan berapa. Jadi boleh. Fadhal. Fardu satu saja. Ini keringanan yang diberikan. Keringanan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini hadis ni. Hadis ni menunjukkan kepada kita adalah bahawasanya yakin tidak akan hilang dengan syak. Kalau sebelum tu dia yakin dia tu tak ada wudu. Kemudian dia syak dia ada wudu. Sebelum tu dia yakin tak ada wudu. Kemudian dia syak ada wudu. So yakinnya kat mana? Tak ada wudu lah. Jangan kata-kata syak kena ada wudu ni. No. Kalau sebelum tu dia yakin dia ada wudu, kemudian dia syak dia tak ada wudu. Mana? Dia ada wudu. Dia kalau tidak, kenapa dia solat? Mesti dia yakin dia ada wudu. Tuan-tuan, benda ni syak ni dia bukan sekadar syak tuan-tuan. Yang kita jumpa dia adalah penyakit. Penyakit. So kita jangan sangka orang yang syak ni, saya dulu ada pernah saya marah orang. Waktu tu saya sekolah menengah lah, sekolah SMK. Ada satu orang tu dia, kalau dia angkat Allah ambil wuduk basah-basah, saya marah dia. Kamu tahu tak apa kata para ulama, orang bodoh je. Saya tahu orang bodoh je yang niat ni nak buat sesuatu bla bla niat sesuatu. Rupanya tuan-tuan, bila saya rupanya benda ni bukan sengaja tuan-tuan. Dia memang ada satu penyakit. Dan saya jumpa kat Ustaz, ada satu orang anak murid saya memang ada penyakit dia tuan-tuan. Dia punya skizo. Dia ni penyakit skizo. Kadang-kadang dia penyakitnya lah mental ni sikit. Dia ni penyakit skizo. Dia memang something penyakit dalaman. Kadang mandi lama, was-was. Ini sebab ada penyakit dalaman tuan-tuan. Dia punya dalam skizo ni, dia sentiasa dalam otak dia sentiasa bisik. Dia dengar macam-macam bisik tu. So tuan-tuan, kalau kita lihat orang was-was ni, kita jangan terus dia kalau Allah. Jangan kita terus pangkah tuan-tuan. Kita cuba cari dulu. Dia ni sebab apa punca dia? Dia penyakit ke ataupun memang dia ni mungkin susah dalam bab ibadat. Okey tuan-tuan, hadis yang seterusnya. An Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbihi fa da'a bima'in fa nadah ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Wa fi hadith Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin fa bala ala thawbihi fa da'a bima'in fa atba'ahu iyyahu wa li Muslim fa atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Baik tuan-tuan, daripada Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah, seorang sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa satu orang anak bibnin laha saghir lam ya'kulit ta'am. Satu orang budak kecil yang masih lagi belum makan makanan, melainkan dia minum susu ibu dia saja. Kemudian apabila bawa, memang macam ni tuan-tuan. Zaman dulu bila ada anak kecil, orang akan bawa kepada Rasulullah. Dan Rasulullah satu orang yang sangat sukakan budak-budak. Sehingga kan kalau pernah banyak kali dalam hadis Rasulullah datang masjid dan Rasulullah bawa cucu dia, sama ada bawa Hasan ataupun bawa Husin. Kadang-kadang cucu dia main naik jadi kuda. Kadang-kadang Rasulullah sendiri dukung cucu dia jadi imam tuan-tuan. So saya cukup kadang-kadang tak berapa ada orang tulis kat masjid atau surau di sini had kawasan kanak-kanak. Ataupun lagi dia kata kanak-kanak tidak boleh, kanak-kanak bawah 2 tahun ke apa tidak boleh masuk masjid. Siapa ni? Tidak boleh masuk masjid. Walhal Nabi sendiri dukung cucu dia jadi imam. Jadi tuan-tuan, kemudian apa yang Nabi SAW buat ialah Nabi
Fa'ajlasahu fi hijri, dan Nabi letakkan budak tadi dekat reba dia. Dan elok dia letak kat reba, budak tu buat apa? Ciong. Budak tu pancut air kecil ni, kencing. Elok je. Biasalah tuan-tuan. Kenalah baju Nabi SAW. Fabala ala thawbih. Kemudian Nabi buat apa? Fada'a bima'in. Nabi minta air. Kemudian Nabi buat apa? Fanadahu. Kemudian Nabi percik. Dalam mazhab Syafi'i kita panggil ini adalah najis mutawas, najis mukhaffafah. Mutawassitah mughalladhah. Dalam mazhab Syafi'i lah. Mutawassitah cara dia adalah percik. Tuan-tuan, bab ni pun khilaf tuan. Jadi tak payahlah saya nak cerita khilaf. Dalam majoriti ulama mengatakan air kencing budak kecil adalah najis ke tidak najis? Najis. Bukan majoriti. Mazhab Syafi'i kata nak najis. Sebahagian ulama mengatakan tak najis. Sebab itulah suruh percik saja. Kalau najis, sebelah tentu kena basuh tu. Tetapi pendapat, sekali lagi saya kata pendapat yang dalam saya pegang adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa tuan-tuan? Sekali saya beritahu penemuan sains dalam hal ini. Membuktikan ijaz al-ilmi dalam hal ini. Air kencing budak kecil yang masih belum minum ataupun makan melainkan susu ibunya saja, kalau dia minum susu ibu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ibu apa nama dia? Ibu kambing ataupun ibu lembu. Saya ni sedikit letih tu daripada tengah hari tadi. Saya sebenarnya dekat UTC, dompet saya hilang, jadi saya buat. Jadi dia tak main banyak ayat tu. Dompet hilang macam-macam dari tengah hari tadi sampai pukul 6.30 baru settle urusan lesen, IC semuanya lah. Jadi tuan-tuan, ibu lembu, kalau dia minum susu ibu lembu, maka tak boleh dah. Tidak boleh percik dah. Yang syaratnya ialah masih lagi tidak minum atau makan melainkan susu ibunya sahaja. Dan syarat kedua, dia itu adalah anak lelaki. Sebahagian ulama mengatakan dua-dua sekali, lelaki dan perempuan. Namun pendapat ini tidak kuat, khilaf dengan hadis yang akan saya bacakan sebentar lagi. Kemudian dia pun fanadahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu, tak basuh. Takkid lagi, dan Nabi tak basuh. Just percik saja. Kemudian ada hadis daripada hadis Aisyah pula, katanya Nabi SAW didatangkan dengan sabi, kemudian dia kencing dekat atas baju dia, kemudian dia minta air, fa'atba'ahu iyah, kemudian just siram je, tak basuh, just siram bagi dia jalan begitu saja. Dalam riwayat yang lain, li muslim fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilu, just lalukan air tanpa basuh. Tanpa basuh. Jadi tuan-tuan, hadis yang ini ialah yang pertama, ialah mengatakan bahawasanya Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya air ini adalah najis. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Jadi tak perlu basuh, yaktafi fihi ar-rash wan nadah. Sekadar percik. Tetapi berkata Imam Malik dengan Abu Hanifah, dia kena basuh. Imam Malik dengan Abu Hanifah kena basuh. Dan pendapat ini kita mengatakan pendapat yang tidak tepat. Sebab dalam hadis sendiri Nabi kata walam yaghsilhu. Nabi tak sahabat kata Nabi tak basuh. Aisyah kata Nabi tak basuh. Tetapi Imam Malik dia katakan maksud Nabi tak basuh sini adalah Nabi tak basuh dengan kadar yang banyak. Dengan kadar yang banyak, tapi Nabi basuh dengan kadar yang sedikit. Maka jawab Imam Syafi'i lagi, no. Sebab ada satu lagi hadis. Ini nunjuk clear. Hadisnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Dia kata baulul dia kata air kencing budak lelaki, baulul sabi yumdah, dipercik. Adapun baulul jariyah yughsal. Adapun ada air kencing budak kecil, maka dibasuh. So ada beza dekat sini.
Mana satu yang kena basuh, mana satu tidak dibasuh, hanya percik. Maka di sinilah pendapat yang kuat adalah pendapat mazhab Syafi'i dengan pendapat mazhab Hanbali. Tak perlu dibasuh. Hadis yang mengatakan, ada hadis riwayat Ahmad, dia kata baulul ghulam yundah alaihi wa baulul jariyah yughsal. Adalah baul anak lelaki dibasuh, dipercik, sedangkan baul anak perempuan, air kencing anak perempuan kena basuh. Tuan-tuan, dekat sini ada ijazul ilmi. Saya ada baca satu ijaz yang dijalankan research, dijalankan oleh universiti dekat Iraq. Bukan setakat universiti Iraq saja, tuan-tuan boleh cari research ni dekat orang barat membuat. Tapi yang kat universiti Iraq ni, dia ambil 70 sampel daripada air kencing, daripada kencing budak-budak, yang mana dia bahagikan. Ada budak yang 1 bulan ke bawah, ada yang budak 1 bulan hingga ke 2 bulan, ada yang budak 3 bulan ke atas. Dia ambil sampel daripada lelaki dan perempuan. 35 daripada lelaki, 38 daripada perempuan. Dan kajian menunjukkan 1 bulan ni perbandingan. Dia buat kajian bakteria dekat air kencing ni. Dan dapatan kajian ni, tuan-tuan, apa? Dapatan dia, air kencing yang dekat budak, nisbah bakteria yang ada dekat kedua-dua air kencing ni, 95% air kencing yang umur 1 bulan ke bawah. Budak perempuan lebih banyak daripada budak lelaki. 95% bakteria yang ada dalam air kencing budak perempuan yang umur 1 bulan ke bawah lebih banyak daripada 95% lebih banyak daripada lelaki. Dan umur 1 hingga ke 2 bulan dia berkurang sikit, 91%. Bakteria yang ada dalam air kencing perempuan berbanding dengan air kencing lelaki. Sehinggalah umur 3 bulan dia berkurang lagi, 69%. Sehinggalah apabila dia makin besar, dia akan nanti sama. Kemudian dah besar kena basuh. Menunjukkan apa? Ini ijaz sunnah. Zaman Nabi SAW tak ada dia pernah uji. Mana ada alat nak uji, tapi membuktikan bahawasanya kenapa Nabi suruh basuh? Sebab dalam air kencing perempuan ada banyaknya bakteria. Sebab itulah air kencing perempuan perlu dibasuh. Air kencing lelaki yang sikit bakteria tadi tak perlu basuh, percik sudah dapat menghilangkan najis. Percik sudah dapat menghilangkan najis. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang seterusnya ialah hadis yang sebelum terakhir. Baik, habis cepat sikit. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fadajarahu an-nas fanahahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dia adalah khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah penkhidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik dia dihadiahkan oleh ibunya sendiri untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi berdoa kepada Anas bin Malik ni supaya panjang usianya, murah rezekinya, kemudian banyak anaknya. Dan fi'lan memang betul, umurnya panjang, anaknya ramai dan rezekinya murah. Kerana apa? Khidmat yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, jaa a'rabiyun, datang a'rabi. A'rabi, bila mana kata a'rabi dalam Al-Quran ataupun hadis, ia bukan bermaksud orang Arab. Yes. Sedih. Anas bin Malik khadimul Nabi. Ayuh. Kalau kita buat lihat di sini, guru agama ataupun syekh, ulama kita yang alim, yang soleh. Yep. Kita terima dengan dia, apakah dapat yang seperti Nabi doakan Anas bin Malik. Okey, baik. Ada dua benda kat situ. Yang pertama, perlu tak kita khidmat kepada para ulama? Yes, sebab al-ulama warathatul anbiya. Nabi kata, ulama itu adalah warathatul anbiya. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya anbiya itu, para nabi itu tidaklah mewariskan dinar, duit ataupun dirham. Duit dinar ataupun dirham, tapi dia mewariskan ilmu. Sesungguhnya para anbiya. Jadi di sini para sahabat adalah ulama terbesar adalah Nabi. Kemudian kita akan dapat lihat generasi bagaimana mereka berkhidmat kepada para guru-guru mereka, sungguh dahsyat. Itu antaranya yang khidmat. Jadi tuan-tuan, lagi satu, adakah kita dapat doa Nabi ni
Ini doa Nabi yang khas kepada Anas bin Malik. Ini doa Nabi yang khas. Tetapi kita mohon, kita juga mohon supaya kemungkinan dengan khidmat ni, dengan khidmat kepada para alim ini, maka kita pun dapatlah keberkatan daripadanya. Tuan-tuan, ada anak siapa ni? Anak murid Al-Imam Syafi'i. Anak murid dia siapa nama? Anak lupa dah. Anak murid besar. Dia ni memang tak faham, tuan-tuan. Sampai kat Imam Syafi'i ulang benda tu pelajaran sampai puluh-puluh kali dia tak faham. Dia tak faham, tapi dia sangat rapat dengan Imam Syafi'i. Sehingga kan Imam Syafi'i bila dia tak faham, Imam Syafi'i nak juga dia faham. Rabi' Sulaiman tuan. Rabi'. Ya, na'am, Ar-Rabi'. Ar-Rabi' sah. Naam, barakallahu fiik. Dia tak faham, sehinggalah bila tak, tapi dia rapat dengan Imam Syafi'i. Sehinggalah dia tak faham dalam kelas, Imam Syafi'i pergi sendiri kat dia, nak ulang lagi, berseorangan. Dan subhanallah, dia antara orang yang faqih, paling faqih dalam mazhab Syafi'i. Dia meriwayatkan kalam-kalam Imam Syafi'i. Subhanallah. Jadi itu antara keberkatan yang kita boleh dapat apabila berbaik dengan guru. Dan kata Imam Syafi'i lagi, ya akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin. Wahai akhi, tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'unbika an ta'wilihi bi bayan, kata Imam Syafi'i. Aku akan ceritakan 6 perkara ni apa dia. Yang pertama zakaun. Yang pertama kena ada kecerdikan. Makanlah cerdik. Sebab tu para ulama dia jaga makanan untuk kecerdikan. Dia jaga makan. Al-Imam An-Nawawi tak mau makan apple. Sebab dia kata based on dia punya kajian lah, dia kata apple ni masam boleh melemahkan ingatan. Jadi tuan-tuan, kalau saya tak tahulah apple betul-betul melemahkan ingatan ke tak. Tapi kalau based on kajian kita, tidak, doktor kata tak melemahkan ingatan, tak ada masalah lah. Tapi itu atas keyakinan Imam Nawawi. Zakaun wa hirsun, yang kedua adalah hirs, adalah semangat nak belajar ni. Yang pertama tadi apa? Zakaun, zakat, cerdik. Zakaun wa hirsun, dan juga semangat ni, semangat. Seperti mana semangat ni tuan-tuan boleh baca lah macam mana para imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dia orang ni berjalan puluh-puluh ribu kilometer tuan-tuan, sampai pensan-pensan semangat. Ada yang nak dapatkan satu hadis saja, berjalan daripada negara ke negara. Subhanallah, ni semangat tuan-tuan. Hirsun ni semangat dia, semangat. Kena ada hirsun. Wajtihadun, yang kedua, yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ni sungguh-sungguh. Sehingga imam tak sungguh-sungguh tak dapat tuan-tuan. Tak sungguh-sungguh tak dapat. Kemudian ialah zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulughah. Kena ada keluar sikit duit. Ini nak beli buku pun cukup malas. Mana hadi? Wajib kan beli buku. Kena keluar duit tuan-tuan nak beli buku. Tak boleh. Sebab tu para ulama, mereka itu kalau kita lihat, mereka berjalan, kemudian habisnya bekalan, mereka kerja cari duit nak teruskan perjalanan. Kita panggil rahlah. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dia ada satu tulis kitab Rihlah li Talabil Ilmi. Kita lihat macam mana para ulama ni berjalan jauh untuk cari hadis. Yang last sekali ialah mulazamatul ustaz. Kena bersama dengan ustaz. Mulazamah ni sentiasa bersama dengan syekh. Kena sentiasa. Wa suhbatul ustaz, kata Imam Syafi'i, wa suhbatul ustaz, bersahabat dengan ustaz. Wa tulu zaman, bukan setakat sahabat saja, panjangnya waktu bersahabat tu. Wa tulu zaman. Insya-Allah dapat. Ini kata Imam Syafi'i. Cukup yang habis semua cukup ni. 5. Satu apa? Zakat, cerdik, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatul ustaz wa tul zaman. Berkawan dengan ustaz dan berkawan dengan waktu yang lama. Itu dua tu. Kata kata Imam Muslim dalam satu hadis ketika dia meriwayatkan hadis-hadis mawaqit as-salah, bab solat, tiba-tiba saja waktu-waktu solat, tiba-tiba saja dia datangkan hadis, dia kata la yustafad, ataupun dia kata la yanalul ilm, ataupun lebih kurang kata la yanalul ilm birahatil jasad, dengan tidak akan dapat ilmu, la yustata' al-ilm, dia kata tidak mampu dapat ilmu dengan jasad yang rehat. Mana ada orang nak rehat? Tuan-tuan nak kaya pun kena kerja kuat. Ini kan belum nak ilmu. Baik.
Mana tu tuan-tuan? Pada Hadis Anas bin Malik. A'rabi tuan-tuan, bila kita jumpa A'rabi dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, dia bukan maksud orang Arab. Dia memang dia bermaksud adalah A'rabi adalah orang Badui. Arab yang tinggal kat Badui itu panggil A'rabi. Qalatil a'rabu amanna, dalam Al-Quran ada kan? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nabi tegur orang Arab Badui ni bila masuk Islam, jangan kata kami dah beriman. Belum beriman lagi. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Tak masuk lagi iman dalam hati kamu, tapi kakaklah kami dah masuk Islam. Taib. Dalam hadis bersama datang satu orang Arab Badui. Tuan-tuan, Badui ni tuan-tuan, ada kala Badui ni dia orang yang duduk dekat padang pasir. Kalau kita dalam konteks Malaysia, kita panggil orang asli. Dan orang asli ni kadang-kadang dia memang ada perangai yang itu kurang ajar. Dan itu bukan kurang ajar, memang tabi'i dia. Lepas tu kita kalau nak ni, kita kena faham orang dulu. Kita jangan main hentam je. Orang tu kita nasihat ini, orang tu sama kita nasihat itu. No. Biasa ke kawan orang asli? Rashidi biasa je orang asli. Dan kadang-kadang memang dia berakhir dengan memang orang Badui. Dan orang Badui ni memang dia tak ada adab. Ada hadis yang lain, orang Badui datang, Muhammad dia panggil macam tu saja. Ada orang Badui datang, dia tinggikan suara macam-macam. Dan Nabi tak marah. Dalam setiap hadis kalau kita jumpa perangai-perangai orang Arabi ni, Nabi tak pernah marah. Hadis yang sama ni. Datang orang Arab Badui, dia datang dia buat apa? Fabala fi ta'ifatil masjid. Dia kencing dekat satu sudut masjid. Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau kita marah tak? Marah. Sahabat pun marah, tuan-tuan. Sahabat pun marah. Tu jangan kita duk kata, hang ni kena hikmah sikit. Kita kena hikmah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun bukannya nak kita dah usaha nak hikmah, tapi kadang tak, jangan terlepas. Sahabat ni dah nak marah, nak ni dah. Dah nak pergi ni dah. Fazajarahun nas. Manusia sahabat sekeliling dia dah nak ni dah. Dah nak buat sesuatu dekat lelaki Badui tu. Nabi larang. Nabi kata biarkan dia. Nabi kata fanahahumun Nabi. Nabi larang mereka buat something dekat Arab Badui ni. Nabi kata, dan kemudian falamma qada amra, kemudian apabila dia habis buang air kecil, Nabi pun panggil, kemudian Nabi panggil tu, Nabi buat apa? Nabi nasihat. Dalam hadis riwayat yang lain Nabi kata, sesungguhnya masjid ini dibina masjid ini bukan tempat untuk kencing. Nabi kata, masjid bukan tempat untuk kencing. Nabi kata, baik Nabi cakap macam tu. Kemudian Nabi fada'a bidhanubin min ma', Nabi minta air satu timba, fa'uriqa ilaih, kemudian alaih, kemudian dituangkan dekat atas tu. Fa'uriqa alaihi. Uriqa ni tu dituang. Tuan-tuan, hadis ni adalah hadis yang menunjukkan kepada kita bahawasanya yang pertama adalah hikmah di dalam hikmah Nabi ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhlak Nabi. Ada satu orang sahabat, saya teringat dia, nama dia Haris bin Thabit bin Qais nama dia. Yang Thabit bin Qais ni turun ayat Al-Quran dekat dia ni, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suara ke atas suara Nabi. Kerana apa? Apabila dengan tingginya suara kamu ke atas Nabi ni, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, akan terhapusnya segala amalan kamu. Thabit bin Qais ni tuan-tuan, dia memang perangai dia, suara dia memang tak ada nak rendah, suara dia memang tinggi. Dan saya secara pribadi memang saya pernah berjumpa beberapa orang macam ni. Kalau dia cakap sampai ke ujung tu dia dengar tuan-tuan, tapi memang perangai dia gini, dia cakap gitu macam Haji ni, kalau dia cakap kuat kan, memang dia perangai gitu ya, suara dia kuat, tapi dia dalam jiwa dia taman. Kan? Jadi suara dia kuat. Tapi nak buat macam mana? Sampailah bila turun ayat ni, Thabit bin Qais dia duduk rumah, dia takut. Dia duduk rumah, dia menangis, dia kata aku ni dah terhapuslah amalan aku ni. Terhapus. Sehinggalah Nabi SAW dah lama tak jumpa, Nabi kata, mana Thabit bin Qais ni?
Pergi cari-cari, rupanya dia teriak dalam rumah. Dia kata, kenapa ni? Sebab turunnya ayat tadi ni. Aku pun dah takut jumpa Nabi. Aku pun dah menangis bagi tahu Nabi. Nabi kata, bagi sampaikan kepada dia, innahu fil jannah. Dia dekat syurga. Subhanallah. Dia antara orang yang dapat antara 10 mubasyirin bil jannah tu 10 orang, campur dia seorang lagi yang disyarahkan dengan syurga. Tapi tuan-tuan, dia ni baik akhlak dia, tapi suara dia punya keras, rupa dia pun tak handsome, sehinggalah isteri dia sendiri minta cerai. Isteri dia jumpa orang baik macam ni pun mesti tak cerai, tuan-tuan. Isteri dia jumpa Nabi, isteri dia kata, wahai Nabi, minta khul'ah, kita panggil khulu'. Wahai Nabi, la a'tabu Qais fi dinihi wa akhlaqihi. Aku tak mencela Thabit bin Qais ni pada agamanya dan juga pada akhlaknya, tapi aku takut kufur. Akhaful kufur. Aku takut aku lagi menderhaka suami aku. Aku duduk sekali aku cakap, sebab bila dah tak suka perempuan tak suka, dia senang-senang je. Dia takut dia gitu. Sebab macam mana mungkin wallahu alam kahwin paksa. Cuma ada dalam riwayat dia pernah nampak Qais bin Thabit ni berdiri dengan orang lain, dia terperasan teruknya suami aku ni, buruk sangat. Dia memang muka dia tak dan apa ni, suara dia pun keras, tapi orang ini dikatakan Nabi fil jannah. Baik tuan-tuan, itu inilah. Jadi yang pertama ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah. Kisah yang sama pun Arabi pun sama, banyak tuan-tuan, dan Nabi tak marah. Ada satu orang Arabi itu datang jumpa Nabi, wahai Nabi, dia ya Muhammad, kuat. Orang marah, dia kata, orang marah, dia kata, suara slow sikit suaramu. Dia kata, aku takkan slow. Aku takkan slow. Nabi jawab apa? Nabi jawab balik, ya Muhammad, kata, Nabi pun kuatkan suara. Nabi cuba nak masuk dengan gaya dia. Sini, dia kata. Nampak tuan-tuan? So kalau kita nak dakwah orang asli, kita kena jadi orang asli. Tuan-tuan, Kristian duduk kahwin dengan orang asli. Ya. Dalam hidup kita ni ada jenis orang yang Allah SWT. Suara macam lantar, macam nak maki orang kan. Macam marah orang. Kita bawa dia kerja di hospital. Di depan orang. Tapi dia ni sampai sudah sekarang ni dia baik, dia kenal. Dia familiar di situ. Jadi tak boleh lah kita nak yelah, manusia ni dia nak condemn orang, tak tahu diri dia pun. Kita tak tahu macam mana kadang-kadang. Yelah. Dan tabiat manusia ni Allah bagi. Dia kekal begitu. Ya, betul. Dia berubah. Sampai satu tempoh, itu dia berubah kan. Ya, betul. Dia tukar, tiun. Dia keras, jadi tiun lembut. Lembut sangat dah lebih pula tu. Jadi maknya. Tapi Haji payah je. Umar Al-Khattab walaupun dia satu orang keras, lepas dia Islam dia pun tak jadi lembut. Dia tak keras. Tapi keras dia tu, kalau sebelum ni dia keras, dia melawan Islam, tapi keras dia sekarang melawan kafir. Memang setiap keras. Orang takut dengan Umar, tuan. Takut daripada keras. Kalau dia hidup zaman kita, memang kita cakap tak hikmah langsung lah Umar radhiyallahu anhu. Tak hikmah lah. Tak hikmah kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita bukan tengok pada konteks nasihat tu. Kita tengok pada hikmah tak hikmah nasihat dia. Imam Ibn Abi Zaid, pernah satu orang datang daripada Andalus, Spain, kemudian tegur dia Imam Ibn Zaid bin, dia tak kenal. Imam Ibn Zaid bin masuk masjid, kemudian dia kata, wahai terus duduk Imam Ibn Abi, dia terus duduk, kemudian dia bagi tahu kat, wahai lelaki tua, bangun diri, dudukmu terus dalam masjid tanpa buat dua tahiyatul masjid, tanda kejahilan. Imam Ibn Abi Zaid yang dikatakan oleh Imam Ahmad, dia ni lebih faqih daripada Imam Malik, yang berguru dengan Al-Waqidi, yang berguru dengan Nafi' Maula Umar. Apa kata Imam Ibn Abi Zaid? Dia kata, dia tak kata apa. Lepas kena sound itu, dia terus bangun solat. Kemudian duduk. Kemudian mari orang kumun masuk kumun. Dia ni dah cuak dah. Yang tegur tadi Al-Ghazi nama dia. Dia ni dah cuak. Dia tengok, lepas tu dia pergi tanya, siapa tu? Tak kenal ke? Dia tu lah Imam Ibn Abi Zaid. Allamak, dia kata. Dulu kan ada Facebook tu kan, tahu nama Allamak Ibn Zaid B. Dia pergi jumpa, wahai Imam, minta maaf saya terkasar. Imam tu kata apa? Dia kata apa? Tak ada apa. Kamu menyatakan kebenaran. Allah. Kadang-kadang nasihat ni kadang pahit tuan-tuan, tapi biasalah tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikir dia tu sayang aku, sebab tu dia nasihat, itu je lah. Tuan, kita sambung. Kata habis tuan, nak makan ni tuan. Satu lagi hadis,
Kemudian dia kencing di masjid, kemudian minta, okey, kat sini tuan-tuan ada satu perbincangan yang hangat, yang menunjukkan bahawasanya, okey, dia ada satu dalam mazhab Syafi'i juga, dia ada satu isu yang isu tu ialah wurudul ma' 'ala najasah ataupun wurudun najasah 'ala al-ma'. Datangnya najis masuk ke dalam air ataupun air yang mendatangi najis. Boleh faham tuan? Boleh faham tak? Najis ni najis, datang air curah kat dia. Ataupun ni air jatuh najis masuk dalam air tu. Boleh faham? Okey, air yang kurang 2 kolah, based on dalam riwayat empat imam, dalam riwayat 4 dia kata innal ma' idza balagha qullatan lam yahmilul khabath. Air kalau dah sampai 2 kolah maka tidak akan bernajis. Lam yunajjisu syai'a, dalam riwayat lain tidak akan menajiskan sesuatu. Masuklah babi seekor pun, selagi tak tukar warna, bau dan rasanya, tidak akan menajiskan. Yang syaratnya adalah 2 kolah. Tapi tuan-tuan, jadi kalau air jatuh dekat air dalam 2 kolah tu, selagi tak tukar bau, rasa dan warna, air itu suci. Sekarang ni masalahnya, kalau air kurang 2 kolah jatuh najis ke dalam air itu suci ke najis? Walaupun tak tertukar warna, rasa dan bau. Jawapannya najis, sebab tidak cukup 2 kolah. Kalau dalam mazhab al-Imam Ahmad, kalau selagi tak tertukar warna, bau dan rasa, tak najis. Tak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i najis. Satu lagi tuan-tuan, ada najis dalam tu, air kemudian kosong dalam bekas tu, baru datang air. Air tu jadi najis tak? Tak. Air tak najis. Melainkan ada sekutui taik dan tu tak hilang najis tuan-tuan, buanglah dulu. Ini isu mesin basuh yang dulu pernah viral. Ada satu ustaz tu dia kata, najis lah apa semualah kan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kata tak najis. Sebab apa? Dalam mesin basuh kita bubuh baju dulu. Kalau baju tu ada air kencing budak, ada air madhi, ada air mani. Contoh air mani tak najis, air madhi masuk dalam mesin basuh. Kemudian air kan mesin basuh automatik, lepas basuh bau air turun. Jadi air mesin basuh tu cukup 2 kolah. Mana cukup tuan-tuan? Tak cukup. Tak cukup 2 kolah. Apa hukum? Suci. Suci. Sebab apa? Datangnya najis, datang kita panggil wurudul ma' al najasah. Ini sebab apa kata Imam Nawawi kata apabila air datang pergi kepada najis tu, dia ada kekuatan untuk menghilangkan najis. Berbeza dengan ada air najis masuk. Tahu kekuatan apa? Kekuatan apa dalilnya? Dalil ni. Ini dalil ni. Mesin basuh tu dia frozen. Frozen. Yes. Najis juga dia akan buang. 2 kali, kadang-kadang 3 kali masuk. Apa pula dalil yang mengatakan kalau ada air masuk najis, maka air itu akan tak cukup 2 kolah, air itu akan jadi najis? Apa dalilnya? Banyak dalil kan kita pergi kan. Iza sayqata ahadukum minan naum, kalau kamu bangun daripada tidur, fala yaghmisanna yada ahadukum. Janganlah kamu celupkan tangan kamu dalam kolah. Last kali fa innaka la tadri aina batat yadah. Kamu tak tahu kat mana tangan kamu merayap. Based on hadis ni, Imam Syafi'i kata ini menunjukkan kalau kita masukkan, sebab tu Nabi larang, takut menajiskan air ni. Perbincangan ni pun panjang lah tuan, jadi saya pun tak nak lah bincang. Ala kulin, ini menunjukkan hadis ini antaranya yang pertama tadi adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah di dalam dakwah, kita kena sebelum kita kena tegur, sebelum kita tahu dulu background of sebab tu dakwah ni kita kena tahu background of orang yang kita nak approach. Yang ketiga adalah hukum najis. So tuan-tuan, jadi kita perlu cerok je lah. Kalau ada najis kita cerok, hilang najis tu cukup. Dekat hotel, contohnya hotel kan, ataupun tingkat atas ni, dekat sini ada najis, contohnya najis, kita nak cerok sampai keluar tuan-tuan, mana mahu tuan-tuan. Jadi kita pun tuang, kita mencerok air. Cukup lah tu, cukup air, tak kira kita lap lah balik,
Cukup dah. Hadis yang terus, hadis yang kelima daripada hadis yang last. Hadis ini pendek ya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qas asy-syari' wa taqlim al-azfar wa natf al-ib wa natf al-abat. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Dalam riwayat yang lain fitrah itu ada 10. Riwayat ini 5. Fitrah itu apa tuan? Fitrah itu adalah sebahagian ulama tafsir takrifkan fitrah kat sini adalah sunnah. Sunnah itu ada 5. Al-khitan yang pertama al-khitan. Baik. Nah, habis dah. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad. Yang ke seterusnya istihdad ni apa? Istihdad ni adalah cukur bulu kemaluan. Sebab apa dia namakan istihdad? Sebab zaman dulu orang pakai hadid. Hadid tu besi. Sekarang kita pakai hadid tak besi dah. Besi dah tuan. Pasal cukur tu besi dah. Hadid, kemudian cukur bulu kemaluan. Yang ketiga qassu syarib, pendekkan misai. Yang seterusnya potong kuku. Dan yang last sekali adalah buang natful ib, buang bulu ketiak, cabut bulu ketiak. Jadi tuan-tuan boleh duduk tak masuk sunnah. no tuan-tuan. Tapi dah terjumpa keluar tu dah. Keluar potonglah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tu indah, menyukakan keindahan. Ada satu hadis tu, ada satu orang ni dia kata, wahai Nabi, aku ni dalam riwayat Muslim atau Bukhari yang tak silap. Wahai Nabi, dia kata, aku ni sukakan keindahan. Aku ni suka keindahan laki, Zam. Aku sukakan kecintaan dan aku diberikan keindahan itu. Dan aku tak suka orang lain baju dia lebih cantik daripada aku. Dan aku tak suka kasut orang lain lebih cantik daripada aku. Adakah ini kibir? Adakah ini daripada sombong, kibir? Kan ada tak kita rasa gitu? Kita tak suka tengok orang lain ni lebih handsome daripada kita. Tak suka tengok baju dia cantik lah, baju wajinya cantik, aku nak pakai cantik lagi. Kasut cantik, aku nak pakai cantik lagi dari dia. Adakah ini daripada kibir? Tanya Nabi. Nabi kata no, ini bukan kibir. Kibir itu adalah bataral haq wa ghamatun nas, kata Nabi. Bataral haq, apa ni, menolak kebenaran, sampai kepada kebenaran dia tolak, wa ghammatan nas, merendah-rendahkan manusia. Itulah sombong. Rasa nak cantik handsome tak ada masalah. Itu dah, hatta itu adalah itulah sunnah. Bagus. Jadi elok tuan pakai macam tu. Jadi tuan-tuan, cumanya tuan-tuan, sini khitan. Khitan ini dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dalam mazhab Syafi'i laki wajib, tapi dalam mazhab Maliki sunnah. In case kalau ada orang masuk Islam lambat, acong, umur 40 tahun, takkan kita nak suruh khitan tuan-tuan? Tak payah. Wajib, nak juga wajib. Aduh tuan-tuan, bab ni luas. Pakailah mazhab lain untuk ringankan dia, rahmah. Islam tu sifat rahmah. Wajib kena potong. Kita kata, oh payah ni tu. Saya mau keluar Islam balik lah. Keluar Islam, potong juga, pancung. Aduh, dia kata masuk kena potong, keluar kena potong. Nah, ya tuan-tuan. Perempuan, jadi dalam mazhab Syafi'i laki dan perempuan wajib khitan, melainkan ada sebahagian mengatakan dalam mazhab Syafi'i perempuan sunnah. Dalam mazhab Maliki perempuan tak sunnah tapi mukramah, dimulakan saja khitan. Tapi ada pendapat yang muasarah, pendapat yang kontemporari, terutama Yusuf Al-Qardawi, dan juga telah memutuskan di dalam persidangan antarabangsa Majma' Al-Fiqhi Al-Alami. Persidangan dia membuat ada isu-isu semasa dia pegang bincangan. Khitan, dia datangkan hukum baru, khitan bagi wanita hukum dia mubah. Bukan wajib, bukan sunat, tetapi mubah. Harus. Hang nak buat, hang tak mau buat tak masalah. Tapi kalau mendatangkan mudarat, hukum dia haram. Mubah boleh haram. Hadis ada. Hadis tidak jelas, hadis yang sahih tak jelas, dan hadis yang jelas dhaif. Hadis Ummu Atiyah dhaif. Ya Ummu Atiyah, idza khatanti wahai Ummu Atiyah, kalau kamu
potong khitan, apa ni, buat sikit dan sebagainya, itu adalah hadis yang dhaif. Ala kullin Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dan para ulama lain mendhaifkan. Baik tuan-tuan, kemudian istihdad biasalah tu, taqlim kenapa kena pendekkan misai? Sebab membezakan antara orang non muslim. Ketika itu adalah orang bukan orang Islam adalah mereka memanjangkan misai. Dalam riwayat yang 10 fitrah tu, fitrah ada 10, antaranya i'fa'ul lih, memanjangkan janggut. Panjangkan janggut tuan-tuan, walaupun nampak macam teroris. Walaupun orang Islam tak suka tengok panjanglah. Sunnah. Allahu a'lam bissawab. Walaupun ada, saya rasa habis setakat saja. Ada pertanyaan? Tak ada kot? Saya nak kongsi satu maklumat, Ustaz. Okey, kongsi aja. Daripada kitab Tahzib Riyadhul Ulama. Jadi yang pertama, Imam Syafi'i berkata, siapa yang mempelajari Al-Quran, maka nilainya semakin agung. Siapa yang belajar fiqh, maka kemampuannya akan berkembang. Siapa yang belajar hadis, maka hujahnya akan kuat. Siapa yang belajar bahasa Arab, maka peribadanya akan santun. Dan siapa yang tidak belajar apapun pula, maka tidak manfaat amalan. Sangat menarik. Ini Imam Syafi'i telah ikutkan dalam munakibnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bahaqi, itu sangat menarik. Satu buku menarik sekali. Dr. Akram Umair bin Akram, Ibn Akram Umair. Apa ni? Al-Maqamisi, Al-Maqamah misi kita lupa nama masalah. Dia ada menulis buku terbaru, album 2 jilid manaqib Imam Syafi'i. Dia bawalah album. Dan penutup dia ada risalah. Ada 14 jilid. Terjemahan dia dapat PhD dan doktoran dan buku itulah. Sekarang ada terjemahan dan dijual di pasaran oleh Al-Hidayah Publishing. Suruh ni lah Ustaz Haji Akmal bawa. Nak bawa dia sangat menarik. InsyaAllah. Tak ada soalan lah. Saya tengok WhatsApp. Ada tak ada? Alhamdulillah tak ada. Salam, saya pernah dengar seorang ustaz di Ipoh juga beritahu sunnah juga menyimpan misai. Ada khilaf tak dalam isu ni? Tuan-tuan, sunnah memang simpan misai. Bukan. Maaf khilaf dalam simpan misai ni, adakah cukup ataupun potong? Kalau potong simpan tak? Ada tak misai? Confirm lah ada sikit. Dalam mazhab Al-Hanafi kena cukur, sunnahnya cukur. Buang. Jumhurul ulama kata potong. Hadis ni qassu adalah pendekkan. Qassu pendekkan. Maka sunnahnya simpan tapi pendekkan. Jangan lebih daripada ni syafatain ni apa ni? Kawasan atas bibir ni kita ada satu benda macam line tu kan. Jangan lebih dari tu. Okey. Tak ada lah. Baik. Tak ada lah maksudnya. Waktu dah pukul 10 dah ni. Apa yang baik itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada tersilap ataupun tergores apa semua, itu adalah kelemahan diri saya. Mohon maaf dan ampun. InsyaAllah bertemu lagi pada bulan depan, pada hari dan minggu yang sama, pada rancangan yang sama. Tanyalah, tak tanya apa ni. Baik, insya-Allah. Kita tangguhlah majlis saya dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.